Transformasi dari Prim KL Okey. ke PKL. Oh, soalan ni Aku rasa ni ada yang ramai yang tak tahu. ramai sangat yang tertinggal pas orang mungkin. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Atas Vega Podcast. nama aku Azmai. Nama aku Roy. Cik, nama aku Erin. Roy, kita dengan siapa? Okay, bersama kita. Baksen yang lebih dikenali orang panggil Bak Dikenali di Ipoh dan Kuala Lumpur lebih kurang. ataupun nama sebenar. Nama sebenar? Nama sebenar ni agak rumit orang tak pernah dengar. So lebih kurang Muhammad Amir bin Ismail. Itu nama yang diberi. Nama dia beri. Umur lebih kurang 25 tahun ni. So mana dapat nama Bak? Baksen. Okay, aku ada dua persoalan lah. Aku yang nama dia Bakri yo. Tidak, Ramai aku ketipu lah. dulunya nama hang tu. Nama hang. Nama dia. So, nama hang Baksen. Jadi aku tanya satu soalan. Ya saya. Kenapa ayah Baksen ada orang panggil? Aku tak tahu lah. Sebab dia Aku pun kerap lah macam selalu balik Ipoh, aku selalu tagak bawa signboard lah makan kat Ipoh. Tahu lah ada orang terus cop budak-budak. Selalunya budak-budak yang duduk di Selangor KL selalu tanya aku mana nak makan sini. So mungkin tiba-tiba terlekat ke apa, dia orang pas-pas kontak ke apa macam tu lah. kontak weh. Sebab aku tengok Macam dia mana? setiap kali balik, tak pun dia put story dia kan. Ayah Baksen tumpang lalu. Ayah Baksen tumpang lalu. Dekat signboard Ipoh kan. Tengok Ipo. Aku rasa signboard tu nanti aku tukar. Aku minta FBI tukar. Baksen. Tak balik tadi. Okay. Mana datang Baksen? Cik mana datang Baksen? Aku lah, ini macam ada banyak cerita tapi yang aku tak ingat lah macam mana aku dapat. Tapi lebih kurang umur aku 15-16 aku buat Twitter. Sebab zaman tu kan macam trending kot I am faham kan. Lepas tu aku tak tahu macam mana aku boleh dapat. Aku lupa, kawan aku ada ingat kot tapi aku lupa macam mana boleh dapat nama Bak tu. Aku dah lama Kira daripada tweet handle lah. tweet handle Bukan pula. Bakri Bukan Bakri. Lepas tu Kira- bawa sampai ke Instagram sampai sekarang lah. Budak-budak Ipoh dulu member tak panggil Baksen lah. Tak panggil, ada nama-nama lain lah. Antaranya. Bugis lah. Tu zaman aku sekolah. Bugis? Bugis. Kenapa? Sebab zaman asrama dulu diorang kan kena ada letak nama-nama supaya apa orang panggil nama nickname lah. Oh, Gitu kan. nickname. Lepas tu Sebab aku ada keturunan Bugis. Senang lah. Kalau Jawa Kalau Jawa Wak lah. Wak Erin. Gila Bugis lah. Lebih kurang macam tu. Orang tahu nama dia dari Bugis? Tak pernah. Ada Tahu. certain orang tahu. Dia orang member daripada kecil. Gila. Aku betul Bugis. Ni belakang kamera ni ada 20 orang ni. Mana yang tak tahu dalam podcast ni. So aku pula tanya korang lah soalan lah. Nampak first time Nampak kan ni? Tapi aku tahan lah. Sebab tak pernah orang tanya soalan kan. Sebab Okay. dah 3 episod aku tengok orang aku mati-mati ingat belakang ni green screen kau tahu. Ini betul-betul prop hidup punya mungkin. So aku applause untuk korang punya effort. Nanti aku masuk efek. Alright. Okay, tanya Airim punya soalan. Okay. Tanya Airim punya. Tanya. Airim, Ada soalan? Dah. Tu je lah. Itu je. Okay. Kita orang yang mana-mana yang tengok video ni mostly akan kenal hang daripada PKL. Okay, PKL. Ataupun nama-lama. Nama lain Prim KL. PKL yang lebih dikenali lah. So macam mana boleh tukar ke PKL? Tak, aku rasa ni dulu lah. Kan. Origin Prim. Macam mana dia boleh daripada Ipoh ke sana? Masuk rejim. Boleh. Faham. Pengenalan aku dengan Sejarah dia lah. Sejarah. Yang orang lebih kenali aku adalah Baksen yang asalnya daripada Prim KL. Sorry. Sekali lagi lah. Ni boleh cut? Boleh. Okay. Aku sebenarnya susah ni. Ini takkan. Ini kena tipu. Dia bertanya. Masalahnya hang first time tak pernah lagi guest minta cat. Selalu aku yang cat. Tak apa. Tak apa, kita Gila kuasa lah ni. santai. Aduh, tengok muka aku. Okay, so aku memang asal daripada Ipoh, memang 100%. So aku dulu kuat resell barang, queue barang. Sebab zaman dulu mostly drop barang semua dekat store tau. Sebab sekarang mostly dah aku tengok dekat online, semua dah main bot lah apa semua kan. Semua macam dekat 100% ke? Yes, 100%. Adidas, Solwhite, crossover kan. Main belt, raffles. So kat situ aku kenal lah kenalan aku kat situ. Dan dari situlah aku macam berkenalan dengan bos aku sekarang ni. Kiranya maksudnya masa tu kalau raffle hang turun KL, yes. balik. Balik Ipoh.
So sebab situ pun gaji sedap kan tu. Tapi time tu aku perasan enggak hang bila ada something yang Drop baru hang. Jumaat release aku terus push sana. Maksud hang dah stay KL ke hang dekat Aku Ipoh? ada aku lompat-lompat kadang-kadang. Aku tak tahu kadang. Belajar dalam belajar. Tentu aku belajar dekat Bangi. So Oh. kat situ pun aku selalu guna hashtag demi sesuap nasi kalau demi sesuap nasi. siapa yang perasan. Betul Itu tak ada hasil lagi. Suap nasi, suap nasi. Zaman tak ada rasa-rasa lagi lah. So lepas tu jumpa Kenalan aku start dari situ lah. Aku macam kenal bos aku, Bo, ada Cimpeng. Aku sebut lah, korang pun tak kenal dekat tak boleh tak kenal. Siapa lagi banyak ada Arwah Ajib dan ada kawan-kawan aku, Ikwan, semua daripada, sebab kita orang banyak pindah-pindah randah tau. So kat situ banyak staff. Ada Ajib, ada Faiz, dan macam ada, aku pun tak tahu nak sebut siapa ni. Okay, yang daripada Prim KL tu kan. Okay. Ramai tu berapa orang first yang OG lah. Yang OG lah. First original Ramai line tak? up lah. Kalau band dia First line up pun aku rasa ada, sebab kita orang ni macam family tau. Kita orang treat macam Itu aku family. tengok, aku nampak. So macam pada awalnya pun ada, tak terkira, ada belah-belah orang lah. ramai tu, Bila macam set up pun ada ramai tolong turun padang. Support set up. dia first kali mamak lah yang approach hang macam tu. Time tu dia macam cerita panjang dia orang first buka dekat Kelang Central, lepas tu Setia Alam. So dekat Subang tiada staff tau. So aku offer diri aku untuk bekerja dengan dia. Masa tu pun memang tak ada kerja. So time tu 2018. So memang tak ada staff pun semua. So aku offer diri aku. That time ada kat kita orang dah 2 tahun dah. 2 tahun lebih kurang baru pindah Subang. Lepas tu hang buat kerja retail lah. Memang kerja retail 100%. Maksudnya ada physical store lah dekat Subang. Yes. Aku as a store manager. That time pun Prim KL menjual barang resell. So barang-barang Supreme, barang-barang streetwear semua. memang base pada situ. Mulanya nak buka kedai tu, bos aku pun cakap dia as a collection dia yang berlebihan. Bini dia cakap banyak sangat. Dia memang collector lah kan. Dia collector lah. Dia memang skater dan dia menggunakan barang Supreme dekat skate dia. Penggunaan harian dia. So dia tahu mana nak beli, so dia resell. Yes, ada lubang-lubang sana bawa. Dia memang dapat harga retail lah. Lebih kurang gitulah, sebab kat luar pun banyak offer retail plus 10 pound. Dan masa tu pun Prim KL pun dah start keluar merchandise apa semua. Ada lebih kurang. Kita orang buka store daripada Kelang Central pun, kita orang pun dah keluarkan satu baju. Dekat Setia Alam pun kita orang dah keluarkan satu baju. So pelan-pelan kita orang just macam buat merch kan that time. So lepas few years baru kita tumpu betul-betul kat merch, lebih kurang 2019. Kita orang pelan-pelan. So, sebelum pergi situ aku tanya hang pun collector juga kan. Ada sikit-sikit lah. Banyak. Dekat sikit banyak. Hang macam mana start collect? Maksudnya macam dulu sebelum streetwear lah kan. Bukanlah sebelum streetwear kan. Kira macam orang cari barang high end brand kan macam. So apa yang buat hang start collect? Okay lah, first kali barang main Macbeth apa semua kan. Zaman tu Tom DeLonge. Yes. Aku sebut nama dia. Tom DeLonge betul? Tanya So pakar. masa tu pun aku rasa kat KL pun store yang sedap cari barang pun masa tu Door Store. Yes, betul. Masa tu Door tengah Store. naik aku kan ada baju apa Cruise. Cruise. Time tu kalau pakai Banyak study ni. tak, kita orang masa tu ada kat situ je. Masa scene brand-brand tu. Masa tu Time tu korang memang masa tu betul. Supreme semua dah ada. Tapi dia macam Shadow. Dia ada tapi YTJT lah kan. Betul. Masa tu kalau ada apa drop deck, Drop siapa deck. ada drop deck. betul. Power lah. King Betul. lah baju drop deck. Nanti drop deck pun sale harga apa? Aku rasa Aku rasa masa drop deck tu tak ada resale lagi kan. tak ada research, just macam retail and nak dapat pun susah. Retail dia 200 macam tu kan. Sebab zaman tu aku nampak baju sehelai 100.5 pun orang macam fikir 2-3 betul, kali. betul. Sebab baju drop dead lebih kurang sampai Malaysia lebih kurang 200 lebih. Masa tu 200 tu nak Agak own besar. baju yang Better t-shirt. kita beli kasut. So balik tadi apa yang buat hang nak collect? Ataupun buat hang mengenal Aku pun mengenal. aku collect pun daripada Nabil lah. Aku tengok dia budak Ipoh. Dia ada pakai Macbeth. Time tu aku form 2. Gila lah. Time tu pun form 2 kan. Dapat 100 untuk kumpul duit pun susah kot. Aku rasa dia belanja. Betul. So aku tengoklah group Macbeth time tu. Diorang unite tau. Diorang macam group Macbeth yang aku tengok dekat Facebook ni. Diorang macam pergi contoh Sipping with Siren live dekat Malaysia. Diorang datang satu group. Ice Cream datang, diorang kumpul sekali. So aku nampak kat situ, diorang bukan collect kasut tau. Diorang macam buat family tau kat situ. Masa tu pun
sebabkan muzik hardcore lah. Betul. Macam tu. Sebab tengah Band-band in trend muzik macam tu hardcore. kan. Kalau cari dekat Endor, cari kat sini bam. So aku pun ada satu Masa tu particular satu brand je lah. particular satu brand lah. Lepas tu sedar-sedar ada idola aku lah, nama dia Syahir Adli tau. Dia pun collab tau. Dia lepas tu TV dia pun main satu brand tau. Nama dia Supreme ni lah, Supreme New York. So aku macam terikut tau. Dia macam racun aku. Beli lah satu baju ni. Aku Masa tu macam sebelum tu hang memang dah tahu Supreme. dah tahu Supreme, tapi aku memang tahu harga dia mengarut. Masa tu harga tu memang harga mahal. Time tu tak ada Kira harga resale lah. macam satu baju lebih kurang 300.5 pun that time aku macam terkejut lah. Tapi 300.5 that time boleh dapat sebiji box logo yang sekarang beribuan kan. Oh, zaman tu lah. Zaman tu 300.5 semua. So macam why not lah, aku cari lah mana use item, cari lah dekat mudah. Time tu habis-habis bundle pun ada jual dengan harga yang lebih murah dan legit. Tu yang Masa penting. tu susah sikit lah nak Ah, jumpa yang memang okay. cari. Belum jumpa box logo yang ni pakai. Awal cari. Awal cari pakai. Sorry Awan. Itu kontroversi gila lah. Okay. Okay, lepas tu macam tu lah aku collab pelan-pelan. Macam tu lah. Bagi aku dapat murah. Aku tak kisah benda tu baru ke use ke. Janji aku puas pakai. Sesuai dengan aku, okay dah. Dan masa tu pun dia punya kualiti sebenarnya Supreme lain sikit. T-shirt aku tak tahu. Tapi cap memang ada. Masa tu perbezaan. cap yang dekat pasaran yang ada dengan cap Supreme dia ada beza. Betul? Detail dia macam mana lock kat belakang, berpeluh macam mana semua. Lagipun dulu pun masa zaman cruise apa semua, cap pun kita mana ada particular sangat. Kita Betul. just cap. Pakai, letak Pakai. atas. Yang kita tahu cap berapa panel dia. Lepas tu pakai kan. Faham? So balik pada Peak KL. Okay. Soalan dia. Transformasi dari Prim KL Okay. ke PKL. Oh, soalan ni Aku rasa ni ada yang ramai yang tak tahu. ramai sangat yang tertinggal pas semua mungkin. Dalam live selalu orang tanya. Okay, so permulaannya kita orang macam biasa. Kejap, dalam live tu ada jawab tak jawab? Kita orang palau. Kita orang sidai je. Mana nak jawab? Sebab kita orang dah berpuluh kali dekat sebab kita Orang orang kena buat PC lah. Masuk melodi je. PC lah. sebab tak sempat datang macam rushing kita orang settlekan semua kan. So pada mulanya macam biasa kita release cantik time tu aku ingat bulan 10. Baru lepas Cik Man as a photo T Prim KL. So kita release dekat Johor. So lepas few weeks lepas tu tiba-tiba dapat email. Mula-mula bos aku ingat ini scam bla 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 bla. Chat. Memang official email lah bagi. Official Jadi email daripada ada satu company yang dikenali besar agak. So dan company tu baru beli brand tu. So dan company tu kan bijak, dia dah trademark awal. Maksudnya dia dah buat proses kerja sebelum dia membeli tu pun dah cantik lah. Dia dah trace So once dah dijual company tu, so dia terus hantar friendly letter lah. Dia bukan warning letter ke apa lah. So kat situ pun aku nampak dia ni bagi budi bicara kat brand-brand macam kami ni lah. Sebab nama tu dah di trademark dan nama kami ada dalam nama yang dia tu. Dan kita orang pun sama jenis dengan dia. So mungkin kat situ geng-geng kapitalis lah, senang cerita. Dia macam matikan semut-semut kecil ni dululah. So bagi kami salah kami kami tidak trademark awal nama kami. Tu je lah my IPO punya kerja. Memang tak ada trademark tapi biasa lah. Yelah kita buat enjoy. Tak pernah expect benda ni datang kan. Sebab dalam buat tu kita nak anggur je. Tapi dia macam ni lah. Maksudnya kalau benda tu ataupun kapitalis aku macam Sembang ada big company ada notice kita kan. I mean kita ada something lah. Betul. Dan kita ada progress lah. Betul, faham. Kalau nak cakap kita bagus pun boleh. Sebab dia orang kan? Kalau tak nak, ada kalau effect nak humble dia kita cakap kita ada progress lah. Bagi aku dia macam positive way, kita dah jadi dah di mata dia orang lah. Sebab bagi aku jadi buah mulut dia orang. Jadi buah mulut dia orang bagi aku yang. dia bagi aku lah ni aku punya personally lah. Dia bukan nak kata isu nama. Dia bukannya 100% nama tu direct. Nama tu macam betul-betul ke brand tu. Dan dia kalau ada dia orang ada dan bukan orang bila dengar nama tu bukan reflect ke dia. Bukan effect dan daripada segi design pun dia still universal. Aku rasa brand tu pun tak copyright dia punya. Dan bagi box logo dah jadi macam. Dan bagi aku company dia pun asalnya kalau korang tengok jenis dia orang pun memang sama. Itulah streetwear korang tahu lah. So aku rasa dia lebih pada bukan pasal nama, dia lebih kepada maknanya company yang dia rasa saingan ni maknanya company
Maknanya PKL ni dia rasa akan memberi saingan. Maksudnya dia tengok daripada segi marketing. Dan bagi aku dalam mungkin dalam 5 ke 10 tahun mungkin dia akan buka store tu dekat Malaysia. So mungkin kat situ dia nampak oh ni adalah saingan awal lah, faham tak? mungkin Kat situ dia- lah aku macam nampak. Betul-betul. Sebab Jadi nak kata dia nak bunuh tu tak, aku rasa Betul. dia tak sekejam macam kalau tu. bunuh lah. dia mesti dah warning lah. Dah Dia warning cuma lah, dah bagi nak- saman dia cuma ke. macam dia nak lalu jalan tu. So dia nak orang buka laluan untuk dia. Mana tepi-tepi kan. Tapi sebenarnya aku rasa korang perlu bangga juga Kira macam Tahu mana faham? hang pun beri saingan lah. Faham? Ada Bagi saingan kat korang ada nama in the yang game lah. nama yang betul-betul besar lah, nak cakap besar kan. Betul. Sebab Sebab dekat surat tu macam memang dia orang dah discover kita orang daripada A to Z. Dia macam dia orang dah study. dah study lah. Dia dah screenshot website kita orang yang lama-lama, macam mana kita orang queue beratur depan kedai semua tu. benda-benda macam tu lah. Dia orang dah ada Benda-benda macam compile tu lah. sekali. Benda situ. Kalau setakat nama tak ada. Tak ada. Kalau kita buat satu nama lebih kurang. Tapi tak ada apa. Dia tak ada takkan sambutan. dapat detail Tak ada pun. apa. Tak kena. Kalau kita kena Tak surat juga. Dan satu lagi contoh kalau kita orang berniaga as a bakery, dia orang tak kacau pun. Ni sebab sama jenis, sama jenis. Okay, betul. So marketing korang macam mana? Selepas tu tukar nama. Okay. Sekarang ni jadi PKL. PKL sebab Dia ada maksud Maksud lah pick kan. sebab time tu pun kita orang macam orang pergi mustahak tau. Sebab mustahak sangat. rushing gila lah. Buat mustahak. Bulan 11 sampai bulan 1 tu kena settlekan my IPO bla bla bla. So kita orang pun macam bos aku macam kata putus, okay kita buat nama PKL sebab time puncak lah kita macam betul-betul ngam-ngam kena Kena surat pick ni macam lah. mana. Oh, pick. Peak. Sebelum As a tu puncak. mula korang pakai macam PKL je kan? PKL sementara sebab kita ada yang produk yang dah jalan, so kita Tu orang aku dengan Airim macam cakap, dia orang ni suruh kita pergi KL lah kan? PKL lah. PKL Kita nak beli barang PKL. Ya nak PKL kan? Itu nama sementara lah. Sebab tapi kami pun bersyukur dia just bagi warning letter lah. Cuma penat tu biasalah kan. Oh, tapi kalau kena Cari saman branding ke apa tu. tu pun turun naik mahkamah tak biasa kan. Tapi okey lah. Buang masa. Masa. Tapi dia baik dia bagi friendly letter kan. Dan ada kat orang tanya kenapa tak fight. Bagi aku macam dia ada bagi 8 point. Kita orang boleh menang 1 point, lawyer kita orang cakap. So macam bagi aku tak worth it pun nak bergaduh dengan dia orang bla bla, sebab dia orang pun big company kan. Kita habis spend berpuluh-puluh ribu buat apa kan Tapi untuk aku, nama. tapi aku rasa kalau tukar nama pun tak ada masalah sebab kau ada kat peak betul lah tu. Sebab Ada tukar crowd nama tu pun pun. orang cari juga. Dia bukannya Cari. ya nama penting tapi movement tu marketing tu lagi penting. Kat sini pun aku nak berterima kasih dekat crowd-crowd yang support sampai sekarang. Terima kasih. Ambil tepuk tangan. Penuh. Apa ni? So kalau daripada segi marketing apa semua kan, mana korang dapat idea inspire benda tu ataupun korang betul-betul Orang gamble je. Tak, kita orang kami aku pun ada soalan seterusnya tapi aku kat situ dulu. okey faham? Maknanya mana korang learn benda tu ke sendiri ke ataupun ya idea tu marketing korang pasal marketing korang rasa macam kalau kat Malaysia ni one of kind lah. Sebab kita orang macam bos aku lah cakap, kita main dengan mental stimulation tau. Kita bagi dia orang sangap dulu. Bagi kita orang tak cukup, faham tak? Kita bagi dia orang tahan. So dia orang blast. So kita orang marketing pula. Kita gunakan as a skater. Kita memang skate brand yang sama. Base pada That's skate why lah. that's why. So So, why kita- jadi surat So kat situ lah dia orang bos aku memang otak dia memang nak bagi racun dulu budak-budak kan. Kita orang pun baju-baju kita lepas kat kita punya rider. So pakai dulu seminggu awal kan, bagi orang kita up seminggu sebelum macam mana marketing kan. So situ lah kita punya modus operandi tu. Kurang. Nak tanya lebih tak boleh, itu prosedur company. Iyalah. So aku rasa marketing macam ni kalau brand-brand lain ikut pun okey kan. Betul, bagus. Lagi fresh apa. Betul. Sebab daripada sebelum-sebelum ni masa zaman tempatan fest apa semua kan. Bukanlah ni kan. Zaman tu lah kan. Aku rasa masa tu brand terlalu masif terlalu banyak. Berlambak gila. Berlambak. Macam kat Ipoh pun. Masa tu Macam-macam. Lah, macam cendawan lepas macam hujan cendawan lah. Mana hang buat brand, hang buat brand lah. Aku nak buat brand kau ah. Buat brand. Tapi dia tak ada direction, tak ada macam direction. Tak ada signature apa semua kan. Lalas just atas nama je, faham? jadi lalas ada lah boring. Terkubur. Terkubur. So benda tu jadi macam hype je kan. Tapi dia effect Dia juga hype benda ni. pada scene lah kejap. Dia effect kat scene lah. Maksudnya bila benda tu dah habis-habis, orang dah rasa macam aku malas lah pakai brand lokal lah, pergi balik ke brand luar kan. Faham?
Masa tu orang semua cari brand lokal. Bila benda tu dah terlampau, dia eksklusif pun kata. Macam PKL aku rasa dia ada benda tu. Aku dah nampak benda tu lah. Kita menitik beratkan kualiti. Walaupun dia brand lokal, tapi bila kita pakai, kita rasa eksklusif lah. Sebab apa kita rasa eksklusif? Dia buat benda kerja lah. Dia orang lah yang buat benda tu Jadi hangat nampak. ke jadi. Kadang-kadang kalau kita buat brand pun, kadang-kadang brand kita tak hype pun. Macam taklah hype gila kan, tapi kadang-kadang kita kena pretend benda brand kita tu hype. Macam kau main tengok brand-brand luar Nike macam mana dia blast dia punya marketing kan. Macam mana dia suruh orang running je. Tapi dia bagi buat kau-kau dekat video dia. Dia dah blast 3 bulan sebelum kan. Dia bagi teaser-teaser sikit. Macam tu lah. Tapi aku nampak brand lokal sekarang pun dah banyak main. Betul. Dah banyak fokus kat marketing lah. Dulu macam promotion marketing tu orang tak pandang kan. Dia macam buat design post macam tu. Selalu aku nampak macam tu. Dia strong kat design je. Dia strong tapi kat marketing design. memang penting. Marketing yang penting. Tapi sekarang aku tengok macam Future Mate tu belakang. Tungway kan. Shout out to Dway, Fusion Mate, Against Dia Lab sihat Power lah. Crossover pun ada keluar. itu lokal yang aku rasa proud lah. Betul? Benda tu sihat lah. Yang aku nampak daripada hang. Betul ke ada orang swap dengan hang kasut Nike Stussy dengan Dengan kitchen. Lebih kurang cerita apa kan? Ambil ada orang swap dengan trade trade dengan kitchen ni dengan sebuah kasut saiz aku lah. Nike Air Force One Stussy. So- Okay, kita bincang pasal harga kasut tu dulu. Okay. Benda tu hangat ke? Okay, sekarang market berapa kasut tu? Kasut tu lebih kurang 8 ke 900 aku rasa untuk saiz Okay, aku lah. ni check stock X. Okay, yang aku macam dia betul Baxter ni dia Malu trade tu. kitchen dengan kasut Stussy. Kitchen ni. Aku jadi aku rasa main-main ikut ni sebab masa yang dapat tu dia cakap dapat fake apa Dapat kasut fake Kasut fake, kan? daripada sebelum tu. so mungkin Orang tu kesian orang tu rezeki hang lah rezeki boleh, lah. tapi dia sanggup lah Sebab sekarang benda ni ada harga. Lebih kurang tu kalau lah. jualan kitchen ni lebih kurang 500 lebih. serius Kitchen ni. So lebih kurang aku nampak market value atas nama peringkat ni gila-gila lah. So dia dah ada resale value. Resale value. Stiker pun orang jual sampai RM50. sebab aku mula-mula ingat aku sebab main-main lah kasut ni tapi aku nak tanya sekarang ni kan Benda tu real. real Okay, Benda tu apa soalannya? real tu Benda tu real dan kat Benda tu sini real lah. real lah Ah, aku nak tanya sebab ada betul ke nilai kitchen frame tu Bersamaan dengan Nike Stussy. sebab kat situ pun aku macam aku pun post kat story aku macam buat willing buyer willing seller lah. Maksudnya kat situ aku macam term tu lah. Kalau kau nak rela bagi kasut tu kat aku on je. So kalau yang ni ini apa sebab ini daripada rasa ni Hang nak sweat dengan aku? tak nak. Aku bagi ni. Sebab ni 25 yang aku simpan Aku lah. bagi Mac. Back to the future. Come on lah. Ini berapa? Check stock X kau. Sebab sebelum ni ramai yang follower aku, yang kawan-kawan aku tak tahu tentang benda ni. Bila aku post benda tu semua macam react. Gila lah, betul lah kasut lah. aku macam So dia serius aku time tu Okay, persoalannya sekarang ni apa? Dia macam mana boleh jadi ada resale value? Aku perasan since bulan 2 tahun lepas. aku ingat mungkin sebab Baxter Tak Baxter punya kot Tak, sebab tu brand new pun. Dan lepas tu tahun lepas bulan 2 kita orang keluar box logo. Dan selepas bulan 2 tu kita PKP kan. That time box logo pun ada yang defect semua. So PKP tu kita orang tak tahu nak buat apa. Kita orang tak ada apa nak buat kan. Ya first 3 month tu kita orang tak tahu nak buat apa. So aku start lah pada bulan 4 tu aku macam jom lah buat live. Aku buat seorang kan. Angkatlah barang-barang defect kan. So kat situ jadi macam marketplace tau. Kau tahu budak-budak aku tengok follow budak-budak slow-slow masuk. Daripada bermulanya berbelas je viewer dan masuk kan. Bam jadi sekarang dah ratusan. So pada bulan 6 pula kita keluar pula jersey. Betul-betul ngam-ngam lepas PKP lockdown dah habis so. PKP kita keluarkan jersey berkolaborasi bersama Clairvoyant. So that time impact dia gila-gila lah. tapi itu memang lawa So macam baju tu kita release kat store 100 saja. Dan Memang 100? 100 dan pada pukul 9 dah ramai gila orang beratur. 9 malam dah ada orang beratur. Esok pagi sampai polis rush tau. Kalau kau nak footage nanti aku lepas lah dekat diorang. Aku tunjuk macam mana. ada bukti tapi tu tak release lah Memang footage kita orang lah record. Nanti aku bagi korang gila. input tu. So gila lah baju jersey tu naik harga gila-gila. So kita keluarkan dengan bertali macam era-era klasik kan. Bertali so macam orang macam wow benda ni tak pernah orang buat. So kat situ lah aku tengok 4 colour yang aku mula-mula macam takut nak pakai 4 colour tu kan. Sekali macam semua orang boleh terima
dengan colour tu kan. So main 4 colour kan. So dulu pun aku rasa orang tak berani pakai jersey berjalan kan. So aku dapat seronok dapat tengok semua-semua yang mana-mana yang brand yang buat jersey ni seronok bila tengok ada input yang kita orang boleh share dengan korang. Gitu lah. So kat situlah harga-harga. So kalau macam trend sekarang ni banyak collab kan. So collab ni hang rasa trend benda ni akan lama? Aku ni untuk opinion aku bagi aku dia macam kau kena tengok kau berkolaborasi ni untuk apa. Untuk sekadar berkawan tak best benda tu. Untuk win-win situation aku rasa pun tak value kak. Dia kena ada faham tak? Dia ada kena ada input diorang sendiri kenapa dia nak berkolaborasi. Senang cerita dia kena ada macam kasut. Dia hang boleh collab dengan siapa tapi kadang-kadang orang beli sebab story. Faham story tu. Maksudnya kenapa store ni dengan Nike kenapa dia release kasut ni? Faham. Macam kenapa colorway ni? Benda tu kadang dan kau pun tengok kolaborasi kadang certain Nike collab dengan brand ni fan brand ni akan meminati gila-gila tapi dekat negara lain brand ni tak dikenali. Kadang sana tak salah. Kat situ lah kekuatan dia. Okey, faham. So kalau benda ni sihat sebenarnya. Tapi untuk yang soalan tadi tu trend tu berdasarkan pada maknanya benda ni boleh trend benda ni boleh lama. Maksudnya aku pula dia kat sini. Sebab kau nak tolong benda ni betul ke good input ke. Sebab aku tengok kolaborasi ni teruk sekarang. Macam bukan teruk macam benda berkembang ni kita Bukan semua benda kita boleh buat collab. Sekarang kalau nak buat collab, kalau nak collab tu buat betul-betul. Bukan kau macam orang panggil riding dekat brand tu kan. Macam brand tu tengah Nike tengah TikTok kan. Kau nak riding ada chase cloud chase. Kau boleh tengok contoh aku amazed dengan Hikari punya collab dengan aku nak cakap yang tu. Kan? Mungkin kita tak tahu Hikari punya fans tak pernah kenali crossover dan kita tak pernah tahu pun kadang crossover punya fans tak pernah tahu pun pasal Hikari. Macam tu faham kan? So kat situ benda tu best tau. Korang boleh nampak gabungan dua benda tu. Lepas tu dia macam dua-dua brand akan step up another level lah. Faham? Betul? Dia nampak macam privilege tu dia orang. Privilege. So kita balik-balik kat Ipoh balik Okay. Kita jauh. Kita balik kat Ipoh. Betul-betul jauh kan ni. Jauh kita sampai ke KL lagi kita. Kita ada peak. Kita betul-betul peak KL lah. So kita balik pada Ipoh. Hang rasa sekarang Ipoh brand okey? Alhamdulillah aku suka tengok. Dia macam Ipoh ni memang macam tu faham tak? Aku dia macam tak perlu hype pun tapi dia macam dia ada. Aku macam balik seronok tengok. Dia macam aku balik kan dia macam cuci mata balik. Macam sekarang Pibai dah 11 tahun. Dah 11 tahun. Dalam dia yang aku kenal lah, brand yang aku kenal dari zaman study kan. Dia stand smooth dia sampai sekarang. Tapi dia tak kecoh-kecoh. Maksud aku bukanlah tak kecoh. Dia macam brand yang established yang lama ni. Dia tahu apa dia buat. Dia tahu. Dia tak perlu nak hard sell. Dia tak perlu nak hard sell kan. Dia ada dan dia tahu apa dia buat. So dia sustain. Tapi aku brand Ipoh ada collab ke? Ada collab ke? Maksud aku antara brand Ipoh dan brand Ipoh. Ada. Macam Pibai pun aku dah nampak dengan Almost Green. Betul tak kan? Jadi pendosa. Betul. Almost Green pun one of the brand di Ipoh yang betul. Power lah. Aku rasa. Kalau aku agak macam brand Ipoh banyak dapat collab dengan luar daripada Ipoh pun. Exposure tu Exposure ni juga best juga kan. Dia jadi macam something new kan. Macam aku tengok macam brand-brand, setiap brand lah. Tapi kali ni kita cakap pasal brand Ipoh lah. Dia orang ada dia orang punya macam stroke lah. Stroke dia orang sendiri. Stroke dia orang sendiri lah. Tapi dia brand Ipoh dia stroke sendiri. Tapi dia bukan level lah. Dia cakap apa, dia punya ketenangan tu sama. Faham? Macam mana lah? Aku nak dua macam masing-masing punya brand tak hype untuk dia orang macam scene dia orang je tau. Tapi dia orang macam design lain lah kan. Tapi dia macam kalau macam Soundwave tu dia akan sama. Maknanya dia tak ni frekuensi sama lah. Tu aku rasa kalau macam dia orang collab dengan, kalau ada collab dengan mungkin brand yang okey dengan PKL ke kan, contoh kan, frekuensi tu mesti naik aku rasa. Dia akan jadi lain macam macam contoh Pibai lah, kita ambil Pibai kan. Ya, ni Adam belanja rahsia Pibai-nya disebut-sebut. So ni French toast ni sedap tak? Tak makan lagi. Apa product placement? Drama Melayu. Oh, ini bukan. Ini tarik. Si sikit. Apa tadi?
Pibai. Pibai. Macam Pibai. Kita tahu design Pibai macam mana. Dah boleh baca. Kita tahu. Tapi itu memang Stroke dia. memang stroke dia kan. Aku aku teringin nak tengok Pibai tiba-tiba ada banyak colour. Tapi bukan touch kalau macam tu jadi kan dia takkan jadi touch Touch. Adam. Maknanya benda tu possible berlaku, dia jadi kena collab lah. Faham betul macam tu. lah. Faham. Pibai tak boleh keluar macam tu. Okay, contoh lah. Contoh. Macam PKM ni baju yang colour-colour kan. Yang jersey tadi. Jersey kan. Boleh nampak lah kalau letak tiba-tiba ada PB Pondo. So orang takkan, mana peminat yang follower Pibai ni takkan kritik macam apa kalau contoh Pibai tiba-tiba keluar colour macam tu. Pibai ni nak tiru PKL ke? Ataupun Pibai ni nak tiru Para ke Patah? Contoh lah kan. Contoh lah. Tapi bila ni Pibai. Tapi kenapa colour mesti Berkolaborasi. Orang baru faham kat situ. Collab dengan PKL kan. So yang pasal collab tadi kan, collaboration tadi rasa okey, patut ke brand Ipoh buat macam tu. Bagus supaya kau kongsi crowd lah. Sebab bagi aku Ipoh tak besar mana. Faham tak? Maknanya So follower kat sini. So kalau kau nak berkembang pun boleh. So macam means like orang daripada luar pun boleh nampak benda ni. Faham tak? Aku pun setuju juga lah. Dan aku pun nak tengok macam tu juga lah kan. Sebab dia jadi. Dan aku suka kalau macam lagi banyak macam-macam brand yang lagi kreatif. Lagi sekarang kalau kita nampak ada beberapa brand dekat yang kita boleh nampak kat mata kita, faham kan? Maksudnya kita nak lagi pelbagai kan. Dan pelbagai tu mestilah kena diterapkan dengan kualiti, dengan macam mana cara korang engage dengan customer korang, faham tak? Kat situ. So, Bak, apa next plan ni? Projek? Ana ada buat brand sendiri ke apa? Masa depan punya ni lah. Apa hang punya cita-cita lah? Cita-cita. Tiba-tiba Pak Sun keluar brand lah. Dengan Para kan. Maksud X Para. Tak apa hang punya ni lah. Orang kata impian lah, cita-cita lah. Ada orang tanya tak sebelum ni? Ada, tapi Biarlah aku dengan aku rekod. Biarlah rahsia. status bujang lah sekarang. Dah bujang. Dekat tu. Boleh contact 01. Okay, sebab aku pun adalah aku tengah R&D lagi, santai. Relax je. Sebab ada insyaAllah. Aku tak tahu lagi macam mana. Tapi ada aku akan apa-apa. Planning tu ada lah. Ada lah, planning tu ada. Bukan not the right time lah untuk aku nak keluarkan apa. Betul. Career dia apa lagi nak tanya? Okay. So lepas ni next kasut apa yang nak beli? Kasut impian lah. Kan kasut yang contoh yang paling latest. Aku lupa aku nak tanya. Tanya dulu. Apa? Kasut aim kasut nak target lah. Sebenarnya masa PKP ni pun aku dah beli. Dah beli? dah beli lah. Dah tengah on the way pun. Dah beli. Terlebih? Tak, aku sebenarnya kasut ni kan, aku agak skeptikal sikit lah. Macam aku dah beli sebelum ni. So aku macam mementingkan yang lifetime dia lagi lama tau. Sebab aku tengok banyak kasut sekarang yang dulu aku beli 4-5 tahun lepas dah tak boleh pakai, dah jadi biskut, dah jadi apa kan. So kat situ aku sekarang pun dah macam ambil step yang lebih selamat. Aku beli Nike Cortez yang favourite aku, yang aku beli 2017 pun ada. So sekarang pun aku ada beli lebih daripada 5 pasang on the way sini. Aku tak tahu sebab PKP nya effect kot. Cortez juga ke? Cortez juga. 5 Cortez. Aku rasa itu mesti yang limited ni lah. Lain-lain colorway lah. Lain-lain colorway sebab ada collab lah sebenarnya. Yang ada Korea. Sebab aku nak dapat kat Malaysia, saiz aku memang susah Cortez ni. Masih berapa? 12 US. 46 euro, susah. Sebelah UK lah. Sebelah UK. Sebab dekat store pun selalu lah, kalau macam aku tengok crossover pun bawa paling besar sebelah US. 12 US paling susah untuk kaki-kaki besar macam ni. Sekarang berapa? Sekarang bulan 7. Okay, setakat ni lah, daripada bulan 1 bulan 7 kan. Apa yang rasa sneakers yang dah release The best lah. yang rasa boleh jadi sneakers of the year? Aku sebanyak kak best. Tapi satu aku tak dapat kop kan. Apa Aku dapat panda je. Aku suka opinion aku Aku rasa ni lah air aku. Okay. Ambil pick up satu. Apa pilih lu? Alah dulu. Aku tak update sangat. Aku just tengok sebab dah boring ke. Aku rasa orang beli kan. So aku tengok. Aku suka tengok Air Force dengan Undefeated tu. Kalau itu yang paling latest aku nampak. Dan aku punya favourite brand yang ni pun SBTG. Ada collab dengan NB tak silap aku. Dengan Asics pun ada kan. Monsoon semua. Tu pun lawa agak.
Tapi aku Tapi banyaknya sneaker of the year di hati hang. di hati aku je. Pilihan. Bukan Dia? Aku kalau Nike lah. Tak, dia Universal lah. Okay. semua lah. Kau Mana ada- pick up one lah. Kawan, aku Nike Nike ke? Nike apa? Cross dengan Matthew William. Oh, memang dulu. Yang untuk Series 4 ni lah. Yang harganya agak keras lah. Aku ada fikir juga nak beli. Dan pernah masuk add tiket lah. Tapi fikir banyak kali lah. Jangan. Tapi lawa itu memang aku rasa the best kasut dia lah. So aku memang collect ada barang-barang dia yang aku simpan. Topi mana aku nampak, topi ni. Ha. Topi ni waktu first release, aku tengok kat harga stock app. Harga resale 800. 800. Lepas tu sekarang dah drop jadi 400-500 lah. Tak ada lagi aku dapat dia punya stocking, baju dia apa semua kan. Collection dia lawa. Collection dia lah. Aku memang minat lah. Kasut tu sekarang Kasut ni tu berapa value? harga dia kalau resale lah. Ya. Resale Mana habis tau kan? dalam 2 ke 3 lah. 2 ke 3K. Ada yang menyimpan. Harga retail dia 1200. Ni yang mana yang boleh buka tapak ke? Atau yang macam 10 sikit punya tapak Series 4. Oh, okey sini. Aku kan kalau aku sama dengan Mak Sen kau. MX Undefeated. Aku rasa aku Enforce. Force. Colorway dia kan, olive. Green olive kan. Itu bagi aku lah yang aku terpikat gila. Ada gak macam acid baru ni, acid yang haram tu. Dengan color merah tu. Aduh. Oh yang warna yang merah pink kan. Yang kulit bau. Apa tak? Aku suka. Dia cross dengan siapa tu? Ni aku lupa ni. Clock. Bukan Clock. Dekat Clock. Tapi ada satu lagi lah. Ini ada choice aku lah. Brand New Balance lah. Dengan LD yang collab tu lawa. Lawa kan. Tu lawa warna hijau tu. Aku try lah rifle tak dapat. Memang tak. Tapi aku pejam mata lah. Dia keluar banyak dah 2-3 kali kau kan. Lawa weh. Lawa weh. Aku suka. Okay lah. Tu dah. Aku So, punya. sampai sini je lah. Kalau ikutkan panjang. Tapi kita Kalau ikut panjang. mungkin ada dengan bahasa part tu. Mana tahu. InsyaAllah boleh aku free. Mana tahu kan. Boleh. Boleh. Lepas ni kita sembang lagi pula. Ha. Banyak lagi benda nak sembang Banyak. ni, tapi tu lah. Saya jumpa dia pun susah kan. Busy sekarang. Most wanted lah. Okay. Okay. So, till next time. Bye. Ciao. Ciao. Shout out to Janggut Bear. Cok. Okay, aku nak tegur sikit. Baju ni cantik. Dia unreleased lagi kan? Unreleased sebab tengah in queue lagi sebab Ni PKL collab dengan? Janggut Bear. Oh, ya. So insyaAllah nanti akan dikeluarkan. Air kata Okay. Dia kata majulah. Stay safe. Kalau ada salah kata dalam podcast ni, maafkan kami. Kadang kalau salah kata ke apa, kadang kita orang game. Goreng-goreng lah. Goreng je kamu. Santai-santai bang. Memang kena mamak kan. Buat Janganlah. buat lantau lah. Aku dia viral ke apa. Sekejap lagi. Apa hell lah kan. Okay. Boleh Itu opinion kita. Disclaimer. Thank you gang. Okay guys. Okay, till next time. Stay tune. Bye. Jangan lupa subscribe. Lama masa ni. Aku lupa pasal baju dia.